Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Alhamdulillah, seperti yang dijanjikan, hari ini saya ada sedikit masa lah untuk berkongsi dengan rakan-rakan cara menggunakan Google Meet kepada beginners. Okay, ni beginners tau, bukannya yang advanced, beginners. Okay, yang memang tak pernah langsung guna Google Meet, first time nak guna ni. Ataupun you pernah guna Google Meet, tapi you tak explore apa-apa function pun. You tahu guna, masuk, and then off video, off mic, off camera. Dengar je orang punya talk dan sebagainya. Maknanya you sendiri tak pernah jadi host. Okay? So hari ni saya akan sharekan macam mana nak guna. Dan saya ni pun bukanlah pandai sangatnya, bukanlah expert pun dalam Google Meet ni. Tak, saya punya ilmu pun sikit je. Yang sikit tu lah kita nak kongsikan dengan rakan-rakan supaya apa at least memberi manfaat lah kepada semua. Okay? Dan hari ni saya nak share cara menggunakan Google Meet menggunakan laptop. Okay? Sebenarnya guna handphone pun boleh. Cumanya saya rasalah kalau guna handphone tu dia punya features tu agak limited. Atau sebenarnya mungkin saya yang tak pandai guna. Antara dua tu ya. Mungkin saya yang tak explore habis guna handphone. Saya lebih banyak menggunakan laptop lah. Okay, jadi hari ni saya akan share menggunakan Gmeet daripada you punya laptop. Alright? So first kali kalau kita nak mula gunakan Gmeet ni, kita kena ada account email Gmail. Kita kena ada account email Google ataupun dikenali sebagai Gmail. Okay, dah ada ke belum? Kalau dah ada, okay, good. Kalau belum ada, silalah sign up dulu. Okay, so macam mana nak mulakan kita punya Google Meet ni? First kita kena pergi masuk kita punya Gmail dulu. Okay, kita Google Gmail. Alright. Kita masuklah. Kita masukkan kita punya email. Kemudian kita masuk kita punya password ya. Okey. Kenapa saya suruh masuk you all punya email dulu? Sebabnya dalam Gmail ni, the best part adalah semua apps dalam Google tu dah ada dalam kita punya Gmail. Okay, di mana? Di sini. Nampak tak petak ni? Google Apps ni kan. Klik kat sini. Dalam ni semua Google punya apps dah ada. Email, Drive, Google Doc, Google Sheet. Okay, kalau kita nak guna Gmeet ataupun Meet, kita klik gambar ni. Gambar video ni, gambar kamera ni. Klik kat sini. Okay, so once you dah klik, automatically you sedang berada di Google Meet. Di sinilah permulaannya untuk kita mulakan kita punya Google Meet punya perjalanan. Okay, so ini adalah dia punya surface ataupun pemandangan dia ya. Jadi kalau you adalah orang yang kena create Google Meet tu, katakanlah you cikgu ke kan nak buat Google Meet dengan anak murid, jadi you kena create lah. Ataupun kalau you kerja di office ya, bos you suruh, okay, Kak Na, hari ni Kak Na kena buatkan Google Meet. Okay, invite kawan-kawan office untuk join. Ataupun kalau you adalah peniaga ya, katakanlah founder ke, team leader ke ya, yang ada business ya, ada dropship, ada agent nak buat kelas coaching online for example ya, you kena create Google Meet ni untuk you punya team. Okay, jadi macam mana caranya? First kali kita kena klik new meeting. Nampak? New meeting, klik new meeting. And then you kena klik start an instant meeting ni. So kita kena buat lah. Jadi now kita masuk, sudah berada di alam Gmeet ya kawan-kawan. Okay, inilah keadaannya. Tengok tudung pun sengit-sengit. Inilah keadaannya. Alright. So, sekejap saya kena padam dulu background belakang ni sebab nak tunjuk daripada awal kan. Okay. So inilah keadaannya ya. You punya Google Meet ni. Time ni tak ada orang lagi sebab you yang sengit je dong. Sebab you yang buat sorang-sorang dulu kan. Jadi kalau you nak invite kawan, nak share link dengan kawan-kawan, macam mana caranya? Nak share dengan kawan ke, dengan student ke, dengan agent ke, macam mana nak invite mereka join you punya Google Meet? You klik dekat sini. Sini, klik je. Nanti akan keluar copy meeting link. So, dia dah copy. Okay? Jadi, lepas tu, you nak hantar pada kawan-kawan you, terpulang lah nak hantar dekat Telegram ke, dekat WhatsApp group ke, kan? Nak pergi hantar kat WhatsApp group student ke, boleh. Okay? So, kita pergi masuk dekat kita punya, katakan WhatsApp lah ya. I masuk sini. Ni I punya WhatsApp.
Kita klik je, paste je. Okay. Nanti kawan-kawan kita, anak-anak murid kita, student-student kita klik je link ni dan dia boleh masuk ke dalam kita punya Google Meet yang kita dah create tadi tu. Okay. So kalau kita dah send kita punya link tu, kita boleh padam lah ni ya. Okay. So first kali bila you nak buat nak guna Google Meet ni, you dah satu tadi you dah bagi link kan, dah share link, dah tunjuk cara nak share link dengan kawan-kawan ataupun student yang you nak invite masuk dalam you punya Gmeet ni. Itu yang pertama. Yang kedua, you kena record you punya Google Meet ni. Kadang-kadang kita ni cikgu ke lecturer ya, kita buat kelas pukul 8 pagi, 5 orang je yang join, 20 orang lagi tak masuk, semua tak bangun tidur lagi. Tapi you ni nak pastikan student you dapat information yang you ajar dalam kelas, jadi you kena record benda tu. Nanti dah habis kelas, you just hantar je recording video you kepada anak-anak murid you dalam group WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Okay, so macam mana nak record? Okay, senang je. Pergi dekat gambar titik bertindih ni, nampak? Okay, klik di sini. Lepas tu nampak perkataan record meeting, betul? Okay, klik record meeting. Okay, and then klik start recording. Klik start. Alright, lepas tu nak tahulah dah record ke belum ni, dah record ke belum tak tahu kan. Jangan risau, sabar. Okay, dekat atas ni, okay kejap dia belum lagi. Nampak tak yang merah record, REC merah ni? Itu butang recording. Maknanya Gmeet sedang record you punya kelas, you punya meeting dan sebagainya. Okay. So dia akan record lah. Kalau sejam kita punya kelas, sejam lah dia record. 2 jam kita punya kelas, 2 jam lah dia record. Ya. Biarkan saja dia record. Normally kita akan stop recording lepas kita dah habis kelas. Lepas kita dah habis meeting ataupun lepas kita dah habis coaching pada kita punya agent dan dropship. Okay. So I tunjuk cara macam mana nak stop recording tu. Okay, katakanlah lepas 1 jam berlalu, you pun dah habis kelas semua. You klik balik dekat sini. Okay. Klik stop recording. Klik stop recording. Stop recording. Stop recording. Jadi dia dah butang REC tadi pun dah tak ada kan? So maknanya dia dah tak record lagi dah. Okay. Jadi bila you dah record tadi tu, you nak tanya kat mana nak tengok balik video tu. Dia akan automatically hantar ke dalam you punya email. Email Google you tadi tu. Mungkin after 20 minit macam tu baru dia akan reflected dalam you punya account. Dan dalam you punya account email you tu, lepas tu you boleh share lah benda tu, link tu dengan kelas you. Boleh hantar ke dalam Google, hantar ke grup WhatsApp ke Telegram dan sebagainya. Jadi pada mereka-mereka yang tak masuk kelas, yang tak join kelas tu, bolehlah tengok video tu. Tak adalah mereka lost, tak adalah mereka ketinggalan dan keciciran. Okay. So itu record ya. Saya dah share 2 perkara. Satu, macam mana nak copy link meeting, nak bagi pada kawan-kawan untuk join you punya Gmeet. Kedua, macam mana nak record you punya Google Meet. Betul. Okay. Nah, ketiga, I nak ajar, sebenarnya I pernah ajar awal-awal ni, function ni. Kadang-kadang kalau kita ni bukan presenter, you ni sebagai peserta, kalau you masuk Google Meet tu, you kena pastikan you tutup lah video ni dan juga mikrofon tu. Okay? Supaya tak mengganggu orang. Ni penting tau. I awal-awal kalau I adalah peserta kena invite pergi meeting mana-mana, I mula-mula akan tutup dulu video ni dengan mikrofon ni. Tutup ni dulu. Okay, lepas tu baru kita join. Okay, so kalau you yang cikgu, you yang lecturer, you punya kelas you memang nak buat kelas, nak tunjuk muka, you buka lah kamera dengan mic ni. Okay, now itu basic lah, jangan takut nak guna ni, nak tutup, nak buka, boleh ya. Alright, so now adalah yang mana, background ya, background. Okay, background ni kalau sekarang ni I guna I punya original tak ada background. Meet I ni, Google Meet I tak ada background. So I boleh nampak I punya lansir lah, I punya cadar lah, katil lah kan. Nampak sangat kita sedang bekerja dalam bilik. Okay. So kadang-kadang kita punya rumah tu mungkin tak sempat kemas, bersepah, anak-anak kat belakang, suami tak pakai baju, isteri tak pakai tudung kan. Benda tu semua orang boleh nampak. Jadi macam ni nak tutup, kita kena pakailah background. Okay. Kat mana background kita tu? You kena klik lagi sekali kat titik 3 bertindih ni. Okay. And then you cari perkataan change background. Tapi sebelum tu, saya tak ingat adakah you all yang baru guna Google Meet tu, ada tak benda ni? Jumpa tak change background ni? Kalau tak jumpa, maknanya you belum install lagi Google background dalam you punya Meet ni. Maknanya you tak ada background.
Okay? Tapi kalau misal kata you buka, ada benda ni, maknanya you ada. Ada perkataan change background ni, maknanya you dah ada background. Okay? Sebab I tak ingat lah benda ni. Dah lama kan? Jadi tak apa, I tunjuk yang ada dulu. Katakanlah, bila you klik titik 3 bertindih ni, ada perkataan change background ya. You klik kat sini, and then you akan nampak benda ni lah. Okay? So, yang ni, maknanya tak ada background. Turn off background. So, kalau you nak guna blur ke, you nak blur kan, nak nampak you blurkan background ni boleh juga kan, orang tak nampak pun tu apa lansir ke apa, boleh juga. Ataupun kalau you ada background kat sini, kita boleh guna nak guna gambar ruang tamu ke, nak guna gambar dekat luar ke kan, nak gambar dekat mana ni, tepi laut ke, boleh. Okay, so background ni boleh tutup kita punya keadaan sebenar rumah kita yang tak berapa cantik tu kan. Tapi kalau rumah kita cantik, tak payah pakai background pun tak apa kan. Biarlah orang tengok rumah kita, sebab rumah tu memang dah cantik. Ni rumah macam saya ni lah tak cantik ni, that's why saya akan cover guna background. Okay, so itu function background. Okay, boleh pilih lah mana-mana ya. Nak yang bunga-bunga, banyak pilihan dekat sini ya. Okay, ini pada orang yang dah ada background. Katakan tadi you klik ya, tak ada change background ni. So meaning to say you tak ada background lagi. Kalau ada pun mungkin dia bagi yang basic, antaranya yang blur ni je. Blur je ada. Yang lain-lain ni tak ada. Gambar-gambar lain ni you check tak ada. Mana ni yang punya background tak ada? Jangan panik. Kita boleh install. Ya kawan-kawan, tak perlu risau macam mana cara nak install. Kita pergi dekat Google. Buka you punya Google. You type Google Meet background. Gitu. Okay, Google Meet background. Ini I think kali ini mungkin yang basic lah ya. Mungkin yang basic. So kalau you tak ada, dah check tadi tak ada kan, katakan dah check memang tak ada lah, Nadia ada gambar blur je, maknanya tak ada lagi lah yang lain tu. Jadi you kenalah plug in, you kenalah install. Macam mana you klik ni, virtual background for Google Meet ni, klik kat situ. Okay, lepas tu, okay, sebab I dah ada, dia keluar remove from Chrome. Macam you yang tak ada lagi, dia akan tulis add to Chrome. Jadi you klik add to Chrome tu, you klik add to Chrome ya. Saya ni dah ada, sebab tu dia remove, you klik add to Chrome. Lepas tu you ikut the instruction dia. I pun tak ingat dah instruction dia macam mana. Jadi you tolong ikut je dia punya instruction. Lepas tu nak tahu dah berjaya ke belum, dah ada ke belum kita punya background ni, you akan nampak simbol ni. Nampak ni, extension ni. Maknanya kalau ini dah keluar, maknanya dah ada lah tu. Dah ada lah benda tu dalam background tu dalam you punya Gmeet. Okay? Tak percaya macam ni kan? Nampak tak ni? Ni dah ada dah ni. Dah ada extension dah. Maknanya dah ada background kat situ. Jadi you boleh guna. Okay? You boleh guna. Bolehlah tukar-tukar background macam apa yang you nak. Suka hati. Tak jadi masalah. Okay? Dan selalunya bila you dah ada benda lah ni, dah ada plug-in extension ni, kat tepi ni pun dia akan keluar kotak macam ni. Kotak yang boleh keluar masuk ni. Okay? Ini pun sama juga effect. Visual effect juga dalam background. Okay, cuma ni I jarang guna lah yang benda ni. I cuma guna freeze je. Katakanlah I nak pergi, cantik lah background tu. Kau lah kejap kan. Ni lawa sikit. Okay. I suka guna ni je pun. Boleh lah I nak guna 3 donation ni apa benda. I pun tak explore duit. Nak guna flip ke. Terbalik macam tu kan. Buat apa pula nak pakai macam ni kan. I selalu guna freeze je. Okay, I guna freeze. Okay, now I dah freeze dah. Nampak tak bergerak gambar tu. Jadi kalau kita ni student, kita belajar 1, belajar 2 kan. Kalau kita tutup kamera tu sekarang ni kan, kita dah habis kelas pula. Dia pun hilang sama. Jadi kalau you setakat nak pergi toilet ke, nak minum air ke, anak panggil ke, you freeze je lah. At least dia nampak muka cikgu dekat depan tu, dia tak berani nak pergi ke mana-mana kan. Lepas tu bila once you come back pada you punya laptop tu, you untick lah balik. Bolehlah gerak-gerak balik macam biasa. Okay? So itu adalah background punya cara. Okay? Next adalah kita nak share. I dah share copy link kan. Untuk invite orang join Meet. I dah share cara nak record. I dah share cara nak buat background.
Now I nak share cara nak guna kalau you lecturer ke, you cikgu ke ya, ataupun you adalah ketua team leader nak present something dengan anak-anak team you dah prepare PowerPoint ke, nak share words ke, boleh share. So macam mana cara nak share? You kena klik je perkataan present now. Tapi sebelum you nak present tu, sebenarnya you kena keluarkan dululah bahan yang you nak share tadi tu. Okay? Keluar kejap. Okay, katakan I nak share slide ni. Kalau you guna PowerPoint ni, nak share PowerPoint dengan student. Okay. PowerPoint paling penting sekali you pergi dekat slideshow ni, you tolong klik setup slideshow, you klik nombor 2 ni, browse by an individual window ni. Ni penting setiap kali you nak share PowerPoint, tolong buat benda ni ya. Okay, and then kita kecilkan macam gini. Kecilkan macam gitu ya. Lepas tu kita pergi balik kat kita punya Google Meet ni, kita klik share present now. Okay. Dan you pilih yang a window ni. Okay, nampak tak keluar kita punya PowerPoint tadi tu. Kalau you nak share Word, keluar Word dah kat sini ya. I nak share PowerPoint ni. So, I pun klik share. Okay. So, sekarang ni, orang sedang nampak tau kita punya sharing ni. Macam ni kan nampak. Macam ni, nampak ni tak nak ni. Kita nak besarkan dia, you klik ni. Slideshow ni. Jadi besar begitu. Jadi sebenarnya orang pun boleh nampak Orang pun boleh nampak kita punya kawan-kawan kita, student-student kita nampaklah kita punya slide dekat orang punya screen tu. Okay? You nampak macam ni, mereka akan nampak slide dekat orang punya screen. Okay? Jadi you nampak ni, jadi you boleh gerakkan ke sini kan. Gerak, klik tu. Jadi mereka pun nampaklah slide tu bergerak-gerak. Nampak tak slide kat belakang tu? Kan? Bila I klik kat sini, belakang tu pun bergerak. Nampak tak? Okay? So dah habis, kita katakan dah habis present segala bagainya, then you pun boleh stop sharing. Stop sharing. Nampak balik muka you. Okay? So itu cara lah untuk kita share dengan student-student kita. Okay? Dengan kawan-kawan kita. Tips-tips ke ilmu-ilmu bisnes dan sebagainya. Alright? So lepas kita dah habis guna Google Meet, okay, kata dah habis kelas, dah habis meeting, dah habis coaching dan sebagainya, kita nak keluar. Okay, keluar adalah guna, klik je ni. Sebelum tu, lupa chat. Selain kita boleh bercakap macam ni, kalau katakan you malu kan, you malu nak bercakap, katakan you ni peserta je lah, okay, katakan you dengar kawan you punya, team leader you punya kelas coaching kan, you malu tunjuk muka, you tutup kamera, you tak nak bercakap, memang kita kalau orang present kita kena diam ya, itu adabnya. Kita off lah kita punya mikrofon ni. Okay, tapi kita ada soalan nak tanya. You klik chat. Ni chat gambar macam ni. Okay, then you tulis je. Hai, apa khabar? Saya ada soalan ke? Kenapa awak cantik? Gitu. Sendiri tanya soalan. Lepas tu kalau you presenter, you orang yang host meet ni kan, tengoklah juga chatbox ni, orang tanya soalan ke apa kan. Kalau orang tanya soalan, awak jawab lah, saya cantik semula jadi. Gitu aku. Allah. Sejak kecil gitu. Kita pun reply lah kat sini kan. Itu adalah chatting ya, chatbot. Boleh guna, jangan takut. Alright. So, sekian sahajalah perkongsian saya pada hari ini untuk Google Meet. Okay, macam mana nak masuk Google Meet. Macam mana nak create Google Meet. Start instant meeting tu. Macam mana nak copy link bagi pada kawan-kawan, student untuk mereka join kita punya Google Meet. Macam mana nak record you punya Google Meet ya. Macam mana nak change background. Macam mana nak freeze. Juga macam mana nak chat ya. Okey, itu saya kongsikan yang basic untuk kawan-kawan semua. Semoga bermanfaat. Okey. So lepas kita dah habis Google Meet kita, dah habis kelas kita nak left. Okey, kita klik je anak panah dah gambar telefon ni, leave call, klik je. Okey, just end the call. Okay, now kita pun habis ya. I suka rate ke situ. Okay, habis Google Meet kita. Jadi begitulah ya kawan-kawan, serba sedikit perkongsian saya yang tak seberapa ini untuk kawan-kawan semua yang baru nak berjinak-jinak, yang baru nak mula Google Meet. Okay,
So semoga bolehlah membantu sedikit memudahkan urusan kawan-kawan dekat luar sana. Okay? Sekiranya ada sebarang persoalan, ada sebarang masalah ke, saya tak boleh jumpa, tak boleh nak plug in background ke, jangan malu bagi tahu saya lah. Okay? Boleh contact saya dekat Facebook Messenger. Yang ada nombor telefon saya, bolehlah hantar WhatsApp je. Okay? So itu saja, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Have a good day. Dan jangan lupa selamat mencuba. Okay, bye.